Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya di Laila Kadir dalam Berita Pagi. Jenazah 3 beranak yang maut dalam kemalangan jalan raya di LPT2 dekat Cheneh pada petang Sabtu selamat dikebumikan. Ketiga-tiga jenazah itu dikebumikan dalam satu liang lahat di Tanah Perkuburan Islam, Kampung Sekati, Manir, Kuala Terengganu pada pukul 7.30 malam tadi. Suasana pilu mengiringi 3 jenazah. Muhammad Ridwan Muhammad Yaakob, 35 tahun, isteri Zahidah Hanisah Muhammad dan anak perempuannya Raudatul Khaira, 3 tahun, ke tanah perkuburan berkenaan. Mula tu dia tunjuk anak duduk patah. Lepas duduk sebentar tu, tengok ada ni lah, macam dia gurau dia tu. Rana dia tu dua ni best kot lagu ni. Dia pun tengok ada orang royak dia tu. Muhammad Ridwan ni adik awak pada dia tu. Awak tahu dia meninggal dia tu. Terdahulu kenderaan jenazah dari Hospital Kemaman tiba di pekarangan kediaman keluarga mereka pukul 5.20 petang. Solat jenazah disempurnakan di kediaman sama dekat Kampung Raja, Teluk Pasu Manik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka mengumumkan beberapa perkara berhubung hal semasa ekonomi negara hari ini, antaranya langkah menangani kejatuhan ringgit. Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Seri Ahmad Mazlan memaklumkan pengumuman itu dijangka dibuat semasa Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan melancarkan satu program di Suruhanjaya Security Malaysia. Beliau berkata demikian ketika ditanya berhubung rancangan Kementerian Kewangan untuk menangani kejatuhan ringgit. Penganjuran Majlis Ilmu Madani yang diadakan di Kompleks Seri Perdana Putrajaya memberi kefahaman kepada orang ramai tentang maksud negara madani yang merangkumi pelbagai aspek. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, selain memanfaatkan waktu, Majlis Ilmu ini juga membawa mesej Islam yang lebih bermakna bagi orang ramai menerusi perkongsian daripada 3 tokoh ulama yang hadir. Sangat menyenangkan, membahagiakan kerana selari dengan maksud kita memberi kefahaman tentang maksud negara madani. Ya, asasnya harus akidah yang kukuh, akhlak yang baik, syakhsiyah Islamiyah maknawiyah, dan gunakan ini untuk menerapkan nilai dalam pelbagai bidang, dalam kemampanan ekonomi, dalam teknologi digital, dalam konsep ihsan dan rahmah untuk mengurangkan beban rakyat miskin dan pembelaan umat secara keseluruhannya. Beliau menyatakannya dalam ucapan semasa Majlis Ilmu Madani di Putrajaya pada Ahad. Majlis ilmu ini disampaikan agamawan Syekh Ahmad Muhammad Saad Al-Maliki Al-Azhari Al-Asani dan Syekh Muhammad Haidara Al-Jilani serta Imam Masjid Al-Aqsa Syekh Dr. Ikrimah Sabri. Antara pengisian majlis ini termasuk menjadikan Al-Quran sebagai panduan bagi umat Islam, bagaimana sikap toleransi dapat menyatu padukan umat dan mengawal emosi dalam menjalani kehidupan seharian. Sementara itu, hadirin yang menghadiri Majlis Ilmu Madani berpendapat majlis ini bukan sahaja menceritakan peristiwa penting dalam sejarah Islam tetapi juga memberikan gambaran sebenar mengenai agama Islam yang menyantuni pelbagai golongan tanpa mengira bangsa dan agama. Pengajaran yang terkandung dalam peristiwa Isra Mi'raj ni, ini bukan hanya satu pengajaran yang boleh kita cerita bila datang bulan Rajab saja, tapi pengajarannya boleh jadi panduan hidup kepada umat sepanjang zaman. Itu merupakan intipati yang paling terpenting yang perlu diambil oleh kita orang Islam secara umum dan secara khusus. And their speech was an inspiration. After an inspiration, it's really touched everybody that came to this event. We're happy. The non-Muslim, as you can see, they were really touched inside their mind. They are really touched because they told them that Islam is all about peace. There's nothing like terrorism in Islam.
Pemberian sumbangan tunai rahmah STR bawah kerajaan perpaduan adalah yang terbesar dalam sejarah. Ini berbanding ke semua siri bantuan seumpamanya yang diberi kerajaan terdahulu. Bayaran fasa ketiga STR sebelum Hari Raya Aidiladha akan melibatkan 8.4 juta penerima dengan peruntukan 2.14 bilion ringgit. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan berkata pemohon perlu mengemaskini maklumat mereka di kaunter Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN ataupun secara dalam talian. Sementara bagi permohonan yang ditolak boleh kemukakan rayuan bermula 1 Julai ini. 8.4 juta orang dengan jumlah 2.14 bilion ringgit. Jadi kerajaan berharap dengan adanya sumbangan tunai rahmah yang akan dikeluarkan dan diberikan sebelum Hari Raya Haji ini, kita akan dapat membantu menggembirakan sikit sebanyak tambahan kepada rakyat. MARA memandang serius laporan ketirisan urus tadbir institusi tersebut melalui surat layang yang tular di aplikasi Telegram. Pengerusinya Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, MARA mempunyai tadbir urus yang ketat selain membuat penambahbaikan menerusi pelantikan baharu di peringkat ahli majlis. Surat layang itu memohon Datuk Dr. Ashraf Wajdi menjalankan siasatan khusus ke atas pengurusan MARA melalui sektor keusahawanan. Walaupun ia hanya surat layang, pihak MARA akan perhalusi dan tidak ambil mudah demi menjaga nama baik MARA. Our target is zero isu-isu yang melibatkan corruption, isu yang melibatkan integrity. Maknanya kita nak pastikan ini adalah institusi yang membawa amanah rakyat. Nama pun Majlis Amanah Rakyat MARA. Jadi dia mesti lebih putih daripada putih. It has to be whiter than white. Dan itulah antara perkara yang pertama yang saya lakukan bila saya masuk. Kita pastikan semuanya berada pada tahap yang paling tertinggi dan Beliau berkata setakat ini berpuas hati dengan pengurusan MARA dan sentiasa memastikan tadbir urus agensi berkenaan dalam tahap yang terbaik. Sementara itu, MARA menyasarkan 20,000 peluang penajaan pinjaman mengikut peringkat pengajian bagi semester baharu bermula bulan depan. Kemudahan pinjaman ini bagi memberi peluang kepada golongan B40 menyambung pengajian di institusi pendidikan MARA, IPTA dan IPTS. Datuk Dr. Ashraf Wajdi berkata, MARA sentiasa melihat kepada keperluan industri dan pasaran bagi memenuhi pelbagai sektor pekerjaan seluruh negara. Selain memberi penumpuan kepada bidang peluang pasaran tinggi, MARA juga tetap mementingkan bidang sosial bagi memastikan negara tidak ketinggalan dalam aspek pembangunan dan kemanusiaan. Expo Kayu Malaysia 2023 bakal menjadi pemangkin menarik lebih banyak pelaburan dalam industri perkayuan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof optimis expo berkenaan yang akan berlangsung hingga Selasa nanti merupakan platform rangkaian terbaik kerana menggabungkan pengilang, pengimport dan pengeksport di bawah satu bumbung. Saya ingin meyakinkan pembeli dan pengunjung antarabangsa bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang mesra pelaburan. Pemacu ekonomi negara, terutamanya industri pembuatan, telah menjalani transformasi berdaya teknologi yang memulihkan perniagaan berkembang dan juga menjana aliran pendapatan baharu. Teks ucapan beliau disampaikan Timbalan Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Siti Aminah Aceng. Expo edisi kedua ini melibatkan 120 pempamer dari 11 negara yang akan berkongsi trend dan perkembangan pasaran semasa industri perkayuan.
Tindakan tegas akan diambil terhadap individu yang sebar dan menyentuh sentimen berbaur perkauman, agama dan institusi diraja 3R pada pilihan raya negeri akan datang. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia diarah mempertingkat usaha bagi mengekang penularan isu menyentuh 3R. Bila tiba masa untuk pilihan raya, maka banyak maklumat yang salah, yang palsu ataupun bersifat hasutan ataupun kacau ganggu sering diterbitkan. Di Malaysia, kita tidak mahu demokrasi disalahguna atas dasar kebebasan bersuara untuk pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ini mengulangi sikap mereka pada PRU yang lalu dengan menyebar bahan-bahan yang sangat merosakkan sama ada keharmonian maupun akidah rakyat Malaysia. Seramai 177,858 individu dilindungi menerusi Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah SKSSR sehingga 15 Jun 2023. Menteri Sumber Manusia V.C. Bakumar berkata sebanyak RM254,617 faedah telah dibayar kepada suri rumah berinsurans dan keluarga sepanjang tempoh program bermula hingga 1 Disember 2022. Jadi saya minta supaya semua suri rumah mengambil perhatian tentang perkara ini dan seboleh-bolehnya pihak suami membantu isteri untuk mencarum ataupun NGO-NGO, pemimpin-pemimpin tempatan, syarikat-syarikat swasta dan juga sesiapa sahaja yang ingin melakukan program CSR. Banyak syarikat-syarikat besar di negara kita yang buat program-program CSR. Kalau tak tahu nak belanja dekat mana, inilah tempatnya. Okey, perkeso carum untuk suri rumah yang boleh mendapat bantuan ataupun faedah jika berlaku apa-apa kepada mereka walaupun mereka tidak bekerja. Pihaknya menyasarkan 500,000 individu mencarum kepada SKSSR bagi tahun ini. KPDN Perlis meneruskan penganjuran jualan rahmah dengan memfokuskan jualan barangan keperluan menjelang sambutan Aidiladha. Program sehingga 28 Jun ini turut diperluaskan ke kawasan komuniti dengan memanfaatkan penggunaan Dewan Orang Ramai. Menurut pengarah KPDN Negeri Nur Razah Jaafar, 16 pilihan barangan ditawarkan dengan potongan harga 10% daripada harga pasaran. Antaranya beras, telur ayam, bihun, pelbagai jenis bawang, tepung gandum, kentang dan pelbagai jenis pilihan produk untuk minuman. Alhamdulillah bekalan stabil, beras super special tempatan juga mudah diperolehi dan juga begitu juga dengan bekalan telur. Bekalan gula juga stabil di negeri Perlis dan juga lain-lain bekalan. So insya-Allah kita juga menjamin bahawa bekalan bagi keperluan khas untuk persediaan Aidiladha mencukupi. KPDN Perlis turut melaksanakan jualan rahmah mobile di kawasan pedalaman yang menawarkan 10 jenis barangan dengan harga 30% lebih rendah. Usahawan Perak disaran ceburi sektor perniagaan franchise. Ini kerana jumlah pelibatan dalam sektor franchise di negeri itu masih rendah berbanding negeri lain. Setakat ini hanya 31 syarikat dan jenama franchise tempatan menjalankan perniagaan mereka di negeri tersebut. Macam saya kata, kadang-kadang stigma usahawan ialah dia melihat perniagaan franchise ini lebih kepada franchise yang memerlukan modal yang terlampau besar. Kerana apa? Mungkin disebabkan mereka kurang pengetahuan tentang bisnes franchise yang ada dekat Malaysia ini. Disebab itu dengan program seumpama ini, Siri Jelajah yang diadakan oleh Pernas, kita mengharapkan maklumat mengenai bisnes franchise ini dapat disampaikan secara langsung kepada usahawan di Perak dengan harapan selepas ini kita dapat melahirkan usahawan franchise yang ramailah.
Kerajaan negeri turut memberi fokus kepada sektor perniagaan franchise di bawah Pelan Perak Sejahtera menerusi penganjuran pelbagai program. 1:1 kepada seorang askar tetap sasaran askar wataniah menjelang 2025. Merealisasikan sasaran itu, orang ramai disaran menyertai pasukan askar wataniah bagi memperkukuh barisan pertahanan negara. Ketika ini, penglibatan orang awam dalam askar wataniah meningkat kepada 80%. So therefore, dalam pantauan dia akan meningkat juga lah. Dan juga ini juga satu lagi peluang karier kerjaya untuk halayak, terutamanya untuk masyarakat awam mencuburi bidang meteran. Because uniknya mencuburi askar wataniah ni, pertama sekali dia orang kata security punya community kan. So dia dapatlah peluang untuk membentuk diri, jati diri, disiplin kan. Inilah peluangnya. Dan majikan-majikan pun kita galakkan untuk menggalakkan staf-staf mereka dan juga pekerja-pekerja mereka untuk mencuburi askar wataniah. Kaki tangan awam dan swasta turut dialu-alukan untuk turut serta dalam pasukan berkenaan. Bermula secara kecil-kecilan di rumah sendiri, perniagaan diusahakan terus berkembang dan mampu beroperasi di kedai perniagaan lengkap. Menempa kejayaan hasil bimbingan Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas menerusi program Quick Win, 2 usahawan wanita di Terengganu menguarak langkah menjana pendapatan tanpa menoleh ke belakang. Kehilangan suami tercinta pada 2017 tidak mematahkan semangat Nurul Farah Idayu Muhammad Mas Joki, 35 tahun, meneruskan kehidupan. Tanpa duit simpanan, tiada tempat mengadu nasib, Nurul Farah tekad menyara hidup dan membesarkan 2 anak dengan membuat kek secara kecil-kecilan dari rumah. Kesungguhannya membuahkan hasil selepas menyertai Quick Win sehingga berjaya memenangi tokoh usahawan pada 2019. Yalah, kita nak start hidup baru kan. Lepas tu pun dengan anak lagi, kita ada tanggungjawab. Lepas tu masa tu tahun 2017 tu dia macam ada viral vendor. Lepas tu saya pun fikir, saya kata saya boleh buat kek kecil-kecil. Lepas tu saya kata baik saya join vendor. Daripada join vendor tu lah maknanya kita letak stiker kita kan. Kita letak stiker, lepas tu customer call saya tanya, "Kak, boleh ke buat kek besar untuk sambut birthday apa semua?" Tu saya kata boleh. Saya kata daripada situlah maksudnya kita satu tu saya pakai berani je lah orang kata kan. Perniagaannya semakin berkembang dan pada 2020 beliau berjaya membuka sebuah kedai kek di seberang Takir Kuala Nerus. Seorang lagi usahawan, Nazurah Zulkifli, 34 tahun, berkata Quick Win sangat membantu dirinya menambah ilmu mengenai produk yang dihasilkan. Quick Win banyak membantu saya daripada saya tak tahu nak buat macam sebelum ni saya buat hamper, saya buat yang kecil-kecil je, sekarang ni saya boleh mampu buat yang lagi besar. Lepas tu cikgu pun banyak membantu. Lepas tu daripada Quick Win ni juga saya boleh lagi tambah pendapatan saya sebab sebelum ni saya pun buat yang kecil-kecil je. Lepas pada belajar tu kita dapat cara buat yang betul, cara yang lebih cepat, lagi jimat masa.
berita luar negara, kira-kira 100 orang maut dalam tempoh 3 hari lalu disebabkan oleh cuaca panas di beberapa kawasan India. Kebanyakan kematian dilaporkan berlaku di kawasan utara di Uttar Pradesh dengan 54 kematian sejak Khamis. Di Bihar, seramai 44 orang meninggal dalam tempoh 24 jam. Sebanyak 23 pesakit meninggal pada Khamis, 20 pada Jumaat dan 11 pada Sabtu di Hospital Daerah Balia, Uttar Pradesh. Manakala 400 orang lagi dirawat di hospital disebabkan masalah kesihatan berkaitan cuaca panas. Suhu mencecah sekitar 40 darjah Celsius di kebanyakan kawasan Uttar Pradesh pada Ahad dengan beberapa daerah mencatatkan suhu melebihi 44 darjah Celsius. Suhu panas melampau di beberapa tempat termasuk Delhi, Rajasthan dan Haryana mencapai suhu sekitar 40 darjah Celsius pada Mei dan Jun. Pihak berkuasa Ukraine mengesahkan angka korban dalam banjir akibat kemusnahan empangan Kakhovka di selatan negara itu yang pecah meningkat kepada 16 orang di Ukraine. Manakala pegawai Rusia berkata 29 maut di wilayah yang dikuasai Moskow. Lebih 3,600 penduduk terpaksa dipindahkan akibat banjir di wilayah Kherson dan Mykolaiv, manakala 31 orang masih hilang dan kira-kira 1,300 rumah masih dinaiki air. 6 Jun lalu, sebahagian empangan hidroelektrik utama era Soviet di selatan Ukraine yang dikawal Rusia dilaporkan musnah. Kemusnahan empangan Kakhovka menyebabkan air banjir merentasi kawasan besar di selatan Ukraine dan di bahagian Ukraine yang diduduki Rusia memusnahkan tanah ladang dan memotong bekalan kepada orang awam. Ukraine menuduh Rusia meletupkan empangan berkenaan. Kremlin pula mendakwa Kiev mensabotaj empangan hidroelektrik itu untuk memotong sumber utama air untuk Crimea dan mengalih perhatian kepada serangan balas goyah terhadap tentera Rusia. 2 orang maut dan 28 lagi dilaporkan hilang akibat banjir besar dan kejadian tanah runtuh di timur Nepal. Operasi mencari dan menyelamat mangsa hilang dipertingkatkan dengan pasukan tentera dikerahkan ke kawasan banjir selepas sungai pecah ketika hujan monsun lebat. Seorang pekerja di sebuah projek empangan kuasa hidroelektrik di Sungai Hewa yang sedang dibina ditemui mati, manakala 17 kaki tangan lain dilaporkan hilang pada petang Sabtu. Jurucakap polis berkata jalan-jalan raya dan jabatan yang rosak menyukarkan pasukan menyelamat memasuki kawasan terjejas, manakala jentera dan peralatan yang digunakan dalam projek pembinaan empangan kuasa hidroelektrik hanyut di bawah arus. Hujan monsun dari Jun ke September menyebabkan jumlah kematian dan kerosakan meluas setiap tahun di negara itu. Namun kejadian banjir dan tanah runtuh yang teruk semakin meningkat sejak kebelakangan ini. Baiklah berita sukan, Menteri Belia dan Sukan Hanayuh mengucapkan tahniah kepada jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang yang menghadiahkan kilauan emas berganda pada kejohanan berbasikal trek Asia ACC di Velodrome Nasional Nilai. Hana berkata beliau akan memastikan mesyuarat dengan Jawatankuasa Road to Goal RTG hari ini akan membincangkan aspek keperluan yang diperlukan Muhammad Azizul Hasni untuk memastikan kejayaannya terus dapat dicapai di peringkat antarabangsa. Pada Ahad, Datuk Azizul Hasni berada dalam kelas tersendiri selepas meraih pingat emas keduanya menerusi acara Kerin. Beliau menamatkan saingan final dengan catatan masa 10.005 saat meninggalkan pelumba Jepun Shinji Nakano di tempat kedua dengan perbezaan 0.097 saat.
Seorang lagi pelumba negara, Muhammad Shah Firdaus Sarum, turut beraksi cemerlang dengan memenangi pingat gangsa mengatasi 4 pelumba lain. Pergi, dan bila saya begitu saya memang go full gas lah, all out. Dan bila saya side by side kat sini dengan Japan tu, saya dah macam in my own world lah. Saya dah go full gas. Saya dengar bising, crowd jerit apa semua. Dan selekoh tak akhir tu saya dah di hadapan, dan apa yang saya tahu, saya just nak menang je. Alhamdulillah, memang rezeki saya dapat ke final. Dan kat final, saya just nak buat yang terbaik. Saya tak nak macam saya rasa menyesal ke apa. Datuk Azizul Hasni meraih emas pertama acara pecut Jumaat lalu untuk merampas kembali gelaran Raja Pecut Asia. Beregu lelaki utama negara Aaron Chia sehuik terlepas gelaran juara terbuka Indonesia 2023 selepas tewas dalam aksi final di Stadium Istora Senayan. Gandingan di ranking ketiga dunia itu tewas kepada pasangan India Satwi Sairaj Rankireddy Chirag Shetty 21-17, 21-18. Ia kekalahan pertama dalam 9 pertembungan membabitkan kedua-dua pasangan beregu lelaki itu. Pasangan negara yang kali terakhir bergelar juara di kejohanan dunia tahun lepas gagal mendominasi keseluruhan permainan, manakala wakil India yang menghuni ranking ke-6 dunia itu beraksi tanpa tekanan. Sementara itu, pengarah kejurulatihan beregu Persatuan Badminton Malaysia BAM, Racey Manaki, memuji kesungguhan dan permainan dipamerkan Aaron Wuyik yang telah banyak berubah. Bila berkata kedua-dua pemain itu perlu meneruskan permainan agresif serta kekal konsisten dan meningkatkan latihan fizikal. Bahang Sukan Asia dan Sukan Para Asia di Hangzhou semakin dirasai. Ketika ini, jawatan kuasa penganjur telah bersedia sepenuhnya untuk menyambut kedatangan atlet dan pegawai dari 45 buah negara ke tamasya terbesar Asia itu. Menurut jurucakap penganjur, persediaan penganjuran memasuki fasa akhir, iaitu untuk memberikan keselesaan tetamu luar dan juga penonton. 40 jenis sukan dipertandingkan pada Sukan Asia, manakala 22 jenis sukan dipertandingkan pada Sukan Para Asia nanti. Venue pertandingan kebanyakannya di sekitar bandar Hangzhou, sementara beberapa acara turut diadakan di bandar Deqing, Jinhua, Ningbo, Shaoxing dan Wenzhou dalam wilayah Zhejiang. 3 hari lalu, jawatan kuasa penganjur mengadakan majlis penyalaan obor Tamasya Sukan Asia ke-19 menjelang 100 hari tamasya tersebut. Baiklah, paparan itu mengakhiri Berita Pagi. Menyusul selepas ini, Berita Pagi Sabah dan Berita Pagi Sarawak untuk perkembangan berita setempat. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.